Oh, Apa okey. event yang paling down? Macam mana boleh up? Down Saya baru-baru ni down, tak perasan. Habis saya tulis kat Insta story. Saya punya down satu kalau ada cash lapse. Memang saya down. Oh memang down sungguh lah. Memang down sungguh lah. Kan kalau saya punya down tu, Farid tahu lah. Saya sampai malas abang saya nak buat. Saya cakap macam tu. Kadang-kadang ada satu kes dia kerja. Malah abang, takkan setiap bulan saya nak macam ni, malas lah. Bukannya tak ada, tapi saya betul. Saya down. Tanya Farid. Ada dia memang sabar je lah dengan saya. Memang ada down. Down tu. Ha? Tak, kadang-kadang kan saya nak achieve benda tu. Saya dah goal oriented nak achieve. Saya dah buat dah. Tiba, asal saya tak dapat ni? Ada one laps. Memang saya down. Lepas tu next month saya malah. Aduh, alah. Memang ada down. Tapi kan, saya cakap betul lah. Dulu saya pernah dengar Pian ada share kat Rawang. Dia kata kalau dia down, dia datang office. Bunyi betul tau. Bila saya down kan, saya akan cari balik. Saya akan cari repo, cari Sam kan. Orang-orang ni akan positifkan kita balik sebenarnya. So cari lah. Kalau down, office ke, cari team korang ke. Serius. Sebab apa? Kau rasa korang down, sebenarnya diorang lagi down sebenarnya kau. Diorang ada cerita down. Ada yang nangis atas motor. Tak pernah lagi nangis atas motor. Faham tak? Maksudnya? Malah aku down macam ni. So, kalau kita rasa kita down, ada orang lagi down daripada kita sebenarnya. Tapi, saya kena bergaul dengan orang-orang macam ni supaya dia kata, tak apa boleh. Siapa nak ilmu up cepat? Kalau down? Nak? 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 Pergi 7-Eleven, cari 7-Up. 7-Up kau minum, gula up tu. Memang ada masa down lah bahasanya, tapi sebenarnya terapi dia selain daripada jumpa kawan, saya setiap pagi kadang saya bosan, saya akan buka YouTube, tengok video-video motivational kan, dengar ceramah ke, tazkirah ke. Kadang is related to heart juga. Kadang kita fikir mungkin kita tak kurang bersedekah ke, kurang derma ke, faham tak? So amalkan lah benda-benda yang melibatkan kita punya religious ni sebenarnya adalah terapi kepada diri kita. Kan macam saya, macam tu saya cakap, ada klien saya The Labs. Saya tanya-tanya, okey tak apa. So saya fikir, rupanya dia sebab company dia secara automatic short notice stop. So dia tak ada pendapatan. Kan, saya dengar cerita sampai tak makan. Saya cakap dia tak apa bro. Untuk bulan ni aku bayar untuk kau. Faham tak? Kenapa? Sebab kita fikir rezeki kita pun daripada sumbangan dia juga. Faham tak? So kena ada mindset macam tu. Sebab at the end of the day, yang menilai kita mungkin bukan dia tapi Allah lah. Dia ganti kita benda-benda lain kan. Tu yang saya fikir. Kadang saya fikir macam saya nak masuk rumah sewa itu kan. Saya masuk dengan budak-budak yang baru kerja. Tu memang tak ada duit. Nak keluarkan 4,500 sekelepuk untuk deposit. Tak ada. Saya pun tak adalah ada duit sangat. Tapi saya fikir, okey, saya bayar guna apa? Guna duit commission agent ni lah. Saya fikir kan, tak apa. Saya keluarkan. Pop, turun balik duit saya kan. Tapi lepas tu, memang betul saya masuk rumah bulan 9 Bulan 9 ya Allah, ya Tuhanku, rezeki memang baik sangat lah. Saya close case, like macam everyday saya ada case. Mak, dia datang. So kalau kita biasa dengar cakap the power of sedekah ni memang sangat-sangat betul lah saya cakap. Sangat-sangat betul. Power of sedekah. So jangan pernah risau lah. Kalau rasa down, sedekah. Down sedekah je dapat balik. Itu dah tabung. Kalau susah sangat lah kan. Sekarang nak support tu. Okey, right. Okey. Ada soalan? Yang baru ni, yang baru nak dapatkan rentak ni kan. Tanya je, tak kisah apa yang you terfikir, apa you risau, sebab simple je. Semua kat sini, termasuk diri saya, semua pernah lalui proses yang sama, iaitu jadi baru. Kan, cuma tahun berbeza lah. Saya punya baru tahun 2003. Cik Syukur punya baru tahun 2005. Arif punya baru tahun 2010. Didi punya baru, Alim punya baru tahun 2010. So Naim punya baru tahun 2019 Februari. So you all punya baru sekarang lah. So kalau ada terfikir nak tanya-tanya je. Nak tanya ke? Saya cuba share lagi lah kalau ada yang nak tanya. Takut ada benda tak sampai ke. Jadi saya kak. You already made a good income kan. And you kerja, Hmm. mesti you dapat duit tu cukup lah
Betul betul. Tapi kenapa you tak pergi nak rumah? Oh, okey. Okey. Susah kat jawapan ni. Okay, tapi tak apa. Sebenarnya sebab itu. Betul saya boleh pilih untuk duduk rumah sebenarnya ikutkan. Cukup je kan. Yang gaji saya ada, faham tak? Tapi kita kena fikir banyak benda lah juga kan. Sebab saya nak bongsu. So bila saya nak bongsu, parents saya pun dah tua kan. So saya fikir banyak benda lah saya fikir. Okay. Apa je lah yang saya bagi kat dorang selama ni kan. Apa je lah saya bagi kan. Okay, adalah duit bulanan faham. Tapi tak ada satu benda yang special yang saya boleh bagi. Okay, apa yang saya nak bagi tu saya tak boleh share lah. Tapi ada benda yang saya nak bagi. Okay, maksudnya one of the strength is because parents kalau nak harapkan gaji sedia ada, rumah pun saya tak mampu beli lagi sekarang, faham tak? Kedua saya fikir saya nak kahwin kan. So saya fikir saya nak kahwin, memang betul kalau gaji sedia ada saya pun boleh kahwin. Tapi kehidupan selepas kahwin macam mana pula? Sejenis yang fikir macam tu. So saya kena buat income yang lebih. Cara dia kat sini. Lepas tu saya dah bertunang tau. Saya cakap tunang saya sangat, dia memang stres juga dengan saya. Dia memang stres dengan saya. Sebab apa? Balik lambat. Tapi ada setiap minggu hari Sabtu kelas sama kan. Jumpa time tu. Kelas tau. Okay. Saya cakap apa lah. Ini ayat yang saya guna lah. Cakap kita boleh pilih hidup ni. Kita nak senang sekarang atau senang kemudian. Saya selalu fikir tak apalah. Kalau saya penat for 20 years, after 20 years mungkin saya akan senang kan. Macam tu lah. So saya akan utilize. Lagi satu saya fikir kalau saya nak duduk rumah pun lepak pun saya tak dapat apa. Kan? Kita tak dapat apa. Boleh lah duduk baring, besok pagi kerja balik. Tapi saya tak boleh. Saya jenis yang tak boleh duduk diam. Saya takut lah bila saya tak boleh duduk diam, saya akan turn over pergi melepak. Saya tak nak lah. So saya choose untuk jumpa orang. Okay. Satu yang kenapa saya suka sangat benda ni Satu, sebab saya memang suka bercakap. Satu-satunya kerja yang saya boleh bercakap adalah buat insurans. Saya memang suka bercakap. Tu memang saya suka bercakap. Kalau start buat insurans, saya memang akan bercakap. Cakap. Kedua, saya betul. Sebab saya berdengkur. Saya bercakap. Okey, kedua, saya memang suka berkawan. Saya suka jumpa orang. Even sebelum saya buat insurans pun, itu memang sifat saya. Sebab tu bila saya jumpa orang tak rasa saya ni macam, alah buat insurans baru jumpa kawan. Tak faham tak? Sebab saya memang suka jumpa orang. Saya suka berkawan. Saya akan berkawan dengan semua orang. So, bila saya buat benda ni, ya Allah, saya memang jumpa macam-macam kawan saya lama-lama kita jumpa balik. Sebab benda ni. Jadi saya suka. Sebab tu saya tak rasa penat. Sebab saya jumpa, saya suka bercakap, saya suka jumpa orang. Third, saya memang suka berkongsi. Itu saya. Saya suka berkongsi. Kan? Saya suka berkongsi, saya suka share ilmu yang saya ada. Kan? Macam kewangan ni. Macam prinsip saya share lah. Kenapa kau kena ada benda ni? Faham tak? Sebab tu saya akan ajar orang apa yang penting dalam benda ni. Saya suka share. So bila saya dah pupuk dalam hati saya suka share, so benda yang kita sampaikan pun dalam bentuk sharing, bukan selling. Faham tak? So saya sharing lah. Sharing. Kita tak selling lah. Okay. Lepas tu kelima, saya memang jenis yang macam apa orang cakap, mungkin lah daripada dulu lagi pun saya memang suka orang cakap apa, kalau dalam bahasa Arab tu al-yadu mulia, lupa dah nama dia. Tangannya di atas lebih baik daripada tangannya di bawah. Faham tak? So kalau saya lepak pun daripada dulu pun, kalau macam okay, tak apa kita belanja lah makan. Faham tak? So bukannya memang suka. So tu pun salah satu cara sedekah juga. Faham tak? So sebab saya mula-mula kerja dulu kan, saya ingat saya punya senior lawyer dia cakap, bila you jumpa dengan orang yang kerja lagi bawah daripada you, make sure you keluar duit dulu sebelum dia. Kalau you jumpa orang yang umur dia bawah daripada you, make sure you keluar duit dulu sebelum dia. Faham tak? Yang ketiga, bila you dengan mak bapak, jangan pernah skip bagi on time duit bulanan. 3 benda ni saya pegang sampai sekarang. Tu lah. Mungkin kalau tak pernah praktik, terang praktikkan lah benda tu. It doesn't matter whether we are rich or not, tapi dengan siapa yang kita berjumpa. Macam tu kan. Macam tu lah. Alright. Okay, Kak menjawab soalan. Okay. Memang ada planning. Tu saya dah cakap kat Abang Arif. Adalah plannya tu. Untuk full time. Ada plan. InsyaAllah. Doakan saya. Ada plan. Jadi
lagi nak tanya. Bang Bil. Macam saya ni, saya tulis agak susah nak convince orang tau. Okey. Saya boleh share benda tu. Tapi bila sampai part closing tu, saya ada masalah sikit. Bila nak, nanti ada, lalu benda tu jadi tau. Tapi saya tak baik, boleh counter. Tapi benda tu selalu dia. Okey. Sebab mungkin sebab saya bila technical dia orang, saya boleh explain pasal produk tu tak ada masalah, tak ada isu. Tapi bila convince orang tu, tu masalah dia. Okey, tak apa lah. Saya faham soalan tu. Saya pun bukannya 100% saya jumpa orang nak saya. Okey. So, saya punya advice kat sini, kalau orang reject, betul. Kita ada belajar teknik of handling rejection. Kan? Tapi berhati-hati dengan teknik tu. Takut orang nampak kita pushy kat situ. Kan? Teknik of handling rejection ni, kita sendiri yang set macam mana kita nak handle rejection. Either kita handle time tu secara gopoh-gapah, ataupun kita take another step. Saya akan suka take another step. Saya tak nak terus push dia. Faham tak? So, bila orang tak setuju tu, terus tanya macam sempoi-sempoi, lepas tu terus borak pasal benda lain, close balik as a friend. Supaya kita nak jumpa sekali lagi, senang. Kalau kita ended the meeting dengan keadaan kita geram, dia tahu kita geram, dia tahu lah, nanti susah nak jumpa, tak nak ambil nanti marah, faham tak? So jangan, faham tak? Okay, katalah sekarang jumpa bulan 10 kan. Bulan 12 dia datang jumpa balik. Sesambil tu, sentiasa ada hubungan dengan dia melalui media sosial. Komen dekat Facebook, reply dia punya ni, faham tak? Repo kat situ. Lepas tu, kat situ lah ada trust. So engagement tu tak perlu yang memang tak ada kaitan dengan bisnes kan? Kita macam dia post gambar ke, komen, support dia punya statement, support dia punya post kan? Sebab kita nak, sebab tu penting ada sikap, kalau orang ni tak nak, terus move pada orang lain. Tapi jangan tinggalkan yang belakang. Engage. Sebab kalau kita fikir nak kejar dia je, memang tak boleh lah. Saya bercakap memang saya tak boleh kalau macam tu. Saya memang ada juga yang saya dah push tak boleh kan. Tapi 2-3 kali saya try tak jadi, okay, saya biarkan dulu. Saya blast balik bulan yang lain. Memang menjadi. Alhamdulillah. Kalau nak fikirkan, saya punya open case lah, daripada bulan 2 sampai sekarang, klien-klien yang reject saya tu, Alhamdulillah. Few months later, saya dapat close balik dengan diorang. Itulah cara saya. Faham tak? Kita fikir panjang sikit. Jangan fikir on the spot. Takut nanti dia rasa kita ni product pusher. Itu lah. Alright.